Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, selamat datang saya ucapkan kepada rakan-rakan guru yang mengikuti sesi Share and Teach Me Cikgu MK bagi tajuk menguruskan kelas PDPR melalui Google Workspace dan juga Data Studio. Okey, malam ini adalah malam yang kelima kita bersiaran dan meneruskan lagi lah tajuk pada minggu ini kita akan berfokus kepada pengurusan kelas PDPR untuk sebelum. Dan untuk malam ini mungkin saya akan mengambil masa lama sedikit daripada malam-malam biasa atas faktor saya rasa ada ini adalah kata kemuncak mungkin nak kata kemuncak sebab kita ada gabungkan kata platform yang kita akan guna sepanjang menjalankan proses PDPR ni, yang mana saya akan ambil tajuk iaitu pengurusan kelas ni melalui Google Classroom. Okay, secara umumnya penggunaan Google Classroom ni meluas sama ada daripada sekolah turun kepada guru, dan juga sekarang ni dah ada uh, aktiviti KOKO pun sudah pun dijalankan dalam platform Google Classroom. Dan sedikit berkaitan tentang Google Classroom ni, mungkin kita boleh tahulah, saya share ni adalah 10 perkara yang kita boleh tahu tentang bagaimana kita nak mula menggunakan Google Classroom. Dan pada tahun lepas ni bila kita dah mula menjalankan kelas dalam talian online learning ni, ada satu istilah yang telah pun diguna pakai di luar negara, dipanggil hybrid learning ataupun distance learning. So banyak term-term yang kita adaptkan ni, cuma di negara kita ni kita satu je, kita pakai terma dia iaitu PDPR. Okay, PDPR di mana kita memang work from home dan kita banyak menggunakan tools-tools yang ada dalam platform Delima untuk kita jalankan kelas PDPR. Dan di Google Classroom ni kalau sebelum kita mengalami situasi PDPR ni, sebenarnya kita dah gunakan Google Classroom uh, tapi lebih kepada dari sudut pengurusan selepas kita jalankan kelas untuk revision ataupun untuk ulang kaji ataupun untuk pentaksiran. So kita gunakan platform Google Classroom ni untuk mengadakan sesi-sesi yang begitulah. Cuma bila dah shift kepada PDPR online ni, medium yang sekarang ni dah jadi salah satu tools utama untuk guru-guru menjalankan PDPR ni adalah salah satunya adalah Google Classroom lah. Okay, yang saya share ni adalah 10 perkara yang kita perlu tahulah tentang bagaimana nak mula tentang Google Classroom ni. Okey, yang mana kat sini kejap dia punya slide ni dalam English, so saya tukar kepada ada English saja. Okey, tak apa, saya uh, terangkan semulalah kepada rakan-rakan guru, yang mana memandangkan COVID-19 banyak sekolah dah tutup, kita tahu yang sekarang ni kita sudah shift pembelajaran kita ni daripada bersemuka kepada online. So dalam online ni memang kita ada satu kickstart lah, ataupun kita kena langkah bermula ni bagaimana kita nak gunakan tools tu yang ada, terutamanya dalam Portal Delima. Kita nak gunakan semaksimum mungkin bagi pemudah cara kita untuk menjalankan PDPR. Okey, video tadi yang saya dah pasang awal ni, ini adalah dia punya rangkuman apa yang diterangkan oleh pihak Google. Cuma sekarang ni secara umum yang mungkin saya boleh kongsikan ialah, okey, untuk kita set upkan Google Classroom ni, sebenarnya kita boleh set upkan Google Classroom kita sama ada menggunakan email peribadi ataupun email G Suite ataupun Google Workspace. Tapi saya galakkan untuk guru-guru yang mengikuti yang menjalankan PDPR ni, cikgu gunakanlah email Delima, ataupun kalau cikgu ada akaun contohlah cikgu Zawi ada pada Jawi, ada Jawi punya domain dan juga ada edited juga domain, juga boleh gunakan, sebab dia punya concern tentang storage tu amat penting lah untuk sesuatu kelas PDPR ni, supaya tugasan, video, gambar, worksheet kita boleh simpan dalam
bentuk saiz yang besar lah. Okey, antara asas-asas yang kita perlu tahu bagaimana kita nak mula Google Classroom ni, yang pertama kita tahu macam mana kita nak create kelas ni, dan juga bagaimana kita nak invite student untuk join Google Classroom kita, supaya mereka sentiasa dapat maklumat ataupun dapat tugasan, sentiasa dapat bahan-bahan yang kita akan gunakan. Mungkin bahan tu akan digunakan pada masa kelas akan datang, ataupun nak jadikan sebagai ulang kaji, kita boleh gunakan fungsi berkenaan. Cuma kita kena tahu macam mana nak invite student. Okey, lepas itu bagaimana kita nak set upkan fungsi grade dalam Google Classroom ni, sama ada sistem grading kita nak dari segi points ke, mungkin full mark 100, ataupun cikgu nak set 50, ataupun cikgu nak set 10 berdasarkan kriteria permarkahan. So cikgu boleh set upkan jumlah grading mungkin dengan mudah. Kalau cikgu tak nak banyak tu, cikgu boleh letakkan 100 sebagai markah penuh. Okey, kemudian poin yang kelima ni, bagaimana cikgu nak createkan tugasan. So, tugasan ni juga cikgu boleh uruskan dalam bentuk topik. Sebab kalau macam cikgu terus buat assignment tapi topik tak ada, nanti dia akan bersusun dekat atas tu, assignment yang kita pun confuse. Ni untuk Julai ke, Ogos ke, September ke. So cikgu boleh susun mengikut topik. Dan yang bagusnya tentang Google Classroom ni, contoh cikgu mengajar ada 10 kelas. Okey, kelas subjek sama, mungkin cikgu ada 10 kelas, dan cikgu boleh createkan satu tugasan ni, tapi nak assignkan 10 kelas serentak boleh. Ni terutamanya bila mungkin di antara kita ni merupakan admin Google Classroom sekolah. So yang ni macam kita nak createkan maklumat ataupun kita ada hantar tugasan kepada kelas-kelas menggunakan email admin ni. So kita boleh assignkan kalau kita nak buat hebahan program cuti sekolah, contohlah cikgu boleh setkan dan boleh assignkan semua kelas sekali serentak. Boleh tik dan kemudian assign. So boleh serentak sekali terima. Dan di dalam Google Classroom juga kita boleh tahu macam mana nak bagi feedback, macam mana kita nak bagi markah, dan juga kita nak pulangkan balik tugasan kalau sekiranya ada perlu perlu ada kemaskini ke pemotolan. Dan kita juga boleh ulang balik tugasan. Mungkin tugasan yang bulan Januari Februari kita nak pakai balik pada bulan Julai, so kita boleh reuse balik dia punya assignment lah. Okey, yang poin ketujuh yang kita seronok kita nak buat dalam GC ni, bagaimana kita nak tahu macam mana nak buat kuis. Lepas tu kita nak import kuis grade ni, dan juga kuis yang pelajar submit tu kita boleh return balik kepada pelajar. Mungkin kalau pelajar tu kurang daripada 80, so kita tegur sikit, okey ubah sikit dia punya bukan ubah, maknanya buat revision balik dan cuba jawab balik soalan yang sama, dan tengok ada tak peningkatan daripada markah pertama dan juga markah seterusnya. Okey, dan yang poin yang ketujuh ni, dalam fungsi Google Classroom juga dia ada integratekan fungsi online class. So kita dah bagi bahan-bahan, tiba waktu kita nak klik pada kelas online ni, just kita klik pada link Google Meet yang ada dalam Google Classroom, terus kita boleh jalankan kelas. Ini poin yang ketujuh. And then yang ke-8 ni, kita boleh tahu macam mana kita nak bantu pelajar ni tentang kapasiti internet mereka lah. Okay, sebab yang saya maklum yang ada antara kita ni, bukan antara kita, maknanya ada kaedah pembelajaran secara dalam talian dan juga di luar talian. So begini juga di Google Classroom kita boleh setkan kalau sekiranya contohlah kalau kita pelajar berkenaan tak boleh nak join sesi Google Meet kita, mungkin faktor internet ataupun berkongsi peranti, so mereka juga boleh lihat pada waktu lain, maknanya dia boleh mungkin waktu peranti yang tak kongsi dengan abang ke kakak, mereka boleh gunakan waktu free tu untuk semak balik apa tugasan yang diberikan dalam Google Classroom. Dan untuk waktu yang internet bandwidth yang tiada internet ni, pelajar-pelajar yang mungkin ada kesukaran
untuk meneruskan tugasan dalam classroom ni disebabkan internet ni. So di dalam kelas drive folder yang kita akan explore nanti, ada fungsi yang ada dalam setting Google Drive kita ni, kita boleh onkan fungsi offline. Tujuannya bila pelajar yang tak ada internet ni, mereka juga boleh mengakses, bukan mengakses, maknanya mereka boleh uh, teruskan tugasan mereka walaupun tanpa internet. Dan apabila connection internet tu telah disambungkan balik, so mereka boleh synchronize ataupun update semula dalam kelas drive folder yang mereka sedang lakukanlah untuk tugasan yang kita hantar. Okey, poin yang ke-9 ni, untuk bahagian yang blind or low vision ni, saya belum cuba lagi lah sebab dia ada screen reader with classroom. So yang ni ikutkan yang saya sharekan dia punya info ni kepada rakan-rakan. Eh, alright. Okay, sound check. Dapat dengar? Okay, Cikgu Kalis. Okay. Alright. Mungkin di pihak mungkin di pihak cikgu lah sebab saya rasa volume saya dah max dah. Max mungkin di bahagian volume speaker saya pun dah set 100 dah ni, dan di volume headset pun dah 100. Mungkin itulah. Mohon maaf lah kalau cikgu tak dapat dengar tu, mungkin boleh setkan volume di peranti lah. Okey, terima kasih Cikgu Azizul respon tadi. Okey, sekejap okey, yang tadi tu saya ada share tentang URL blog pula ya, URL yang disediakan oleh pihak Google, dan bahan-bahan tu memang dah disediakan untuk cikgu klik pada yang perkataan biru ni untuk dapatkan rujukan lah tentang Google Classroom tips untuk get started. Alright. And then di bahagian 10 ni, ini adalah paling penting untuk kita dapatkan sokongan. Okey, sebab uh, di dalam Telegram ni kita ada satu Telegram yang telah wujud untuk Google Classroom Training Malaysia. So yang ini cikgu boleh join, cikgu boleh tanya tentang topik dalam classroom ni, sebab yang ini setiap kali ada perubahan ataupun ada update tentang classroom ni, ada yang dah dapat check, oh ada perubahan sikit lah dalam GC. So cikgu boleh share kat situ, ataupun ada kawan nak bertanya ke, so cikgu boleh kongsilah maklumat ataupun sama-sama membantulah untuk jelaskan tentang fungsi Google Classroom. So yang poin-poin yang saya share ni adalah 10 perkara awal lah untuk kita tahu macam mana kita nak get started tentang Google Classroom. Alright, now barulah kita pergi kepada acara kita ni, iaitu bagaimana kita nak mula setupkan Google Classroom. Okey, saya maklum yang Google Classroom ni bukan newbie lah bagi semua pengguna Portal 5, dan saya maklum juga dari sudut cikgu nak nak membina kelas, dan juga cikgu nak invite pelajar. Saya rasa itu soalan yang kalau saya tanya tu, itu adalah soalan yang paling kacang yang cikgu boleh jawab lah, berkaitan tentang bagaimana cikgu nak kata apa, nak mulakan ataupun nak onkan fungsi Google Classroom. Alright, tapi saya akan mula juga daripada situ juga yang mana dalam akaun cikgu lah, sama ada cikgu nak gunakan Portal Delima, ataupun kalau cikgu ada akaun e-didik pun boleh, ataupun cikgu ada akaun Jawi juga boleh, sebab saya faham yang rakan-rakan yang menyertai malam ini ada pelbagai domain yang join, ada Portal Delima, ada e-didik, ada Jawi. So masing-masing portal ni menggunakan platform Google Workspace. Cikgu juga boleh menggunakan akaun Google Workspace domain masing-masing untuk setupkan Google Classroom. Okey, saya akan mulakan dululah bagaimana cikgu nak createkan Google Classroom ni. Okey, dari first saya akan createkan daripada paparan akaun Portal Delima lah.
Okey, so di dalam portal Delima ni, jap saya sharekan skrin daripada portal Delima. Okey. Okey, jap saya share skrin sekejap. Okey. Sambil tu juga cikgu, kalau sekiranya cikgu dapat lihat portal Delima ni, cikgu boleh angkat tanda nampak sebab saya share entire screen. Dan juga kalau cikgu cikgu yang menggunakan domain Jawi, jap lagi saya share part tu lah. Okay, cuma saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan guru, terutamanya sebab antara salah satu kenapa di pihak Pelantar Delima ni memang menggalakkan guru-guru untuk mengakseskan Google Classroom melalui Pelantar Delima. Okay, mana dalam Pelantar Delima ni, untuk makluman cikgu, selain dia Pelantar ni ada fungsi Google saja, tapi kalau kita lihat pada secara umumnya, dalam Pelantar Delima ni dia ada pelbagai menu lah untuk kita gunakan. Macam kalau cikgu lihat ni, ada pembelajaran digital, ada buku teks, ada aktiviti, aplikasi, pusat sumber, ruang ilmu, semua ni sampailah sumber rujukan PDP, maklum balas dan portal JPN. Cuma saya nak fokuskan dululah sebelum kita pergi pada tajuk Google Classroom ni, sebab bila cikgu mengakses melalui portal Delima ni, di pihak sekolah dia ada satu rekod, uh, uh, rekod penggunaan di peringkat sekolah, guru-guru dan juga murid yang mengakseskan portal Delima. Sebab rekod penggunaan ni dia tak dapat detect kalau kiranya kita akses melalui aplikasi Google Classroom. Okay, sebab kita tak ada satu lagi, orang kata, sistem yang nak check berapa lama ataupun uh, berapa kali cikgu login Google Classroom. Tak. Dia sekolah akan dapat lihat rekod penggunaan cikgu ni melalui akaun admin, yang mana akaun admin ni dia boleh lihatlah status penggunaan cikgu daripada log masuk ke berapa, dan juga pada bahagian last login itulah, dia di pihak admin sekolah dia akan lihatlah cikgu last guna bila, cikgu lama ke tak buka. Sebab di portal Delima ni ada satu fungsi security sikit, yang mana kalau cikgu tak masuk, bukan tak masuk, maknanya tak akseskan mungkin dalam 2 minggu ke 3 minggu, so cikgu punya email account ni dia akan masuk gua balik lah. So bila cikgu nak aktif balik, cek password yang sama tu cikgu tak boleh nak akses sebab dia dah lock. So cikgu guna minta admin untuk reset balik untuk cikgu guna semula. Okey, part yang ini sebenarnya saya nak tunjukkan kepada cikgu adalah pot yang menu nombor 1 ni, pembelajaran digital ni. So dalam portal Delima ni, memang di peringkat awal kita taklimatkan kepada guru-guru untuk guna. So pergi pada menu nombor 1 ni untuk dapatkan info tentang pembelajaran PDPR ni lah, pembelajaran digital. So dalam part ini kita ada surat siaran tentang pembelajaran digital learning. Ini surat siaran makluman manual pengajaran dan pelajaran. Kemudian ada panduan guru untuk distance learning sewaktu COVID-19, dan aplikasi PDPC yang digital yang kita boleh pakai ada 2 platform, ada Google dan juga Microsoft. Cuma di Google ni, di pihak Google ni kita fokus kepada 3 perkara. Satu, Google Classroom. Kedua, Google Meet dan juga Google Drive. Okey, so part yang ni lah, Google Drive, Google Meet, Google Classroom ni dia akan selalu kita akan prepare sebelum, semasa dan selepas PDPR kita lah. Kemudian kalau orang kata nak tambah lagi pelajaran kendiri ni, cikgu-cikgu boleh join sinilah. Boleh ikut sini, boleh ada komuniti guru, ada Apple, ada webinar Google, webinar Microsoft ni. Dan juga yang ini adalah pembelajaran Google First. Okay, so yang ni ada jugalah panduan-panduan video-video yang disediakan oleh Pelantar Delima.
Cuma saya galakkan untuk awal-awalnya, pada peringkat awal ni, untuk cikgu memberi perkongsian PLC dan sebagainya, cikgu maklumkanlah pada rakan-rakan guru supaya cikgu just klik pada portal 5 selain nak akses pada GC, uh, cikgu pergi maklumkan pada mereka ni untuk lihat pada menu-menu guru yang lain. Yang mana kat sini ada menu, kemudian ada aplikasi, yang mana yang ni saya akan sharekan juga dengan cikgu ni. Yang ni aplikasi yang saya akan blendkan Padlet dengan Google Classroom, Edpuzzle dengan Google Classroom, kemudian Quizzes, Canva, Wakilate, Tinkercad semua ni. Yang mana yang ni semua ni kita boleh blendkan, blend pula. Kita boleh integrate bersama dengan Google Classroom. Okay, so untuk portal 5 ni saya rasa cikgu pun sudah mahir dan cikgu dah tahu apa kandungan yang ada. Cuma saya memang minta galakan untuk cikgu-cikgu maklumkan pada rakan-rakan, jenguklah, explore lah dengan portal 5 ni. Memang banyak kadang tak cukup satu malam ni cikgu nak explore semua ni. So cikgu boleh jadikan ni sebagai tools untuk sama ada sebelum PDPR cikgu atau semasa ke ataupun selepas PDPR. So cikgu boleh gunakan aplikasi yang ada. Okay, now saya akan pergi kepada aplikasi yang saya akan fokus pada malam ini, iaitu fungsi Google Classroom. Okay, so Google Classroom tadi tu adalah aplikasi yang ada dalam menu guru, dan kemudian cikgu pergi kepada menu nombor 1. Okay, dan kemudian menu nombor 1 ni dia ada pembelajaran digital, dan cikgu kita akan pergi pada dia punya aplikasi Google Classroom. Okey, so dalam Google Classroom ni kalau cikgu dah guna ataupun cikgu maklumkan pada saya, cikgu MK, saya sudah pun dah ada bookmark untuk Google Classroom saya, dan saya pun dah guna dalam handphone saya. Ini secara umum itu adalah kaedah yang paling pantas untuk cikgu mengakses Google Classroom. Dan yang tadi saya sebut tentang portal 5 tu, selain cikgu nak fokus pada GC ni, cikgu boleh rujuk pada maklumat-maklumat lain lah selain daripada Google Classroom. So macam tadi tu ada aplikasi, ada menu guru. So cikgu boleh orang kata pergi pada sana supaya rekod penggunaan ataupun penggunaan portal 5 tu di pihak sekolah, kita ada rekod lah, maknanya kita ada rekod penggunaan di situ. Alright, sama juga kalau sekiranya cikgu-cikgu yang melalui domain selain pada moi.dl.edu.my, kalau sekiranya contoh cikgu pengguna email domain lain, contoh kat sini saya ambil domain daripada Edidik, di mana saya juga salah seorang jurulatih Google Classroom Edidik yang turut awal-awal dululah banyak memberi taklimat tentang Google Classroom yang rata-rata penggunanya merupakan pengguna dari sekolah, bukan daripada KPM lah. Okay, cuma di bahagian atas ni sama ada cikgu pengguna portal 5 ataupun email domain Edidik ataupun Jawi, dia punya URL sama saja, iaitu classroom.google.com, di mana umum dia punya URL ini. Selain cikgu nak typekan, contohlah cikgu type dekat dia punya Omni Box ni, Google Classroom. Okay. So cikgu akan dibawa kepada carian Google Classroom. Okay, so dia akan paparkanlah menu Google Classroom di atas sinilah. Okay, sama juga sini saya typekan dekat Classroom. Okay, Classroom ataupun cikgu type je Google Classroom. Okay, so dekat Google Search pun dia akan keluarkan Google Classroom kat sini. So ni cara awal-awal dulu, masa pengenalan tu memang saya beritahulah. Okay, cara mudah, type saja Google Search, type Google Classroom, boleh klik pada sini dan dia akan pergi pada Google Classroom interface lah.
Cara kedua, kalau cikgu buka email, contoh cikgu nak check email, dan kalau cikgu lihat pada menu Google Web Phone yang 9 titik ni, selain cikgu nak check daripada email, cikgu juga boleh klik pada 9 titik ataupun Google Web Phone ni, ada juga ikon Google Classroom. Ini tak ada kat sini. Okay, saya klik pada Gmail dulu. Kalau cikgu perasan tadi, kalau sekiranya pada peringkat awal, dalam 9 titik tu dia tak ada ikon Google Classroom, cikgu jangan panik. Sebab yang itu ada di bahagian bawah-bawah tu dia akan ada ikon Google Classroom lah. Okey, macam part yang saya sebut tadi tu tentang Google Classroom melalui email. Okey, bila cikgu saya tengah think tu. Okey, so nanti saya check kat situ. Alright, part mana tadi okey. So kat sini di email, contohlah email dia 5 ni. So cikgu akan nampak ada 9 titik dan dia punya ikon Google Classroom pun ada kat sini. Okay, ni cara kedua yang cikgu boleh check untuk fungsi Google Classroom. Okey, kemudian yang ketiga, contoh kat sini cikgu dah buka. Contoh kat sini cikgu dah buka fungsi Google Drive. Okay, dalam Google Drive yang cikgu buka pun sama juga, cikgu boleh semak dekat cikgu punya Google Web Phone ni pun ada juga fungsi Google Classroom. Dia ada kat bawah-bawah ni. Okay, kalau macam cikgu kata cikgu mungkin tak jumpa lagi, so cikgu boleh klik dekat bahagian ni mungkin bawah. Kalau tak ada lagi, klik pada More from Google Workspace Market. So dia akan keluar Google Classroom. Okay. Dan yang bahagian yang sama ada cikgu nak klik dekat bahagian website pun boleh, email pun boleh, Google Drive pun boleh. Itu banyak caralah untuk buka Google Classroom. Dan sekarang ni saya nak minta cikgu yang sedang mengakses sekarang ni, saya nak cikgu buka Google Classroom masing-masing. Okay, dan sekarang ni pun saya pun sedang buka Google Classroom juga. Tugasan yang pertama ni untuk dalam tempoh 5 minit ni, apa yang saya nak ialah cikgu wujudkan satu Google Classroom. Okay, cikgu klik pada simbol tambah ni dan kemudian cikgu klik pada create class. Okey, dan nama kelas ialah cikgu klikkan kelas PDPR cikgu. Okey, cikgu type lah kelas PDPR. Mungkin cikgu nak buat untuk Ogos. Okey, boleh juga Ogos. Kemudian dalam section ni cikgu type lah cikgu MK. Kelas PDPR 2021 cikgu MK. So subjek dengan room ni ini optional. Kalau cikgu nak letak subjek pun boleh, nak letakkan nama kelas pun boleh. Cuma untuk bahagian kelas dan juga section ni dah cukup lah untuk tugasan praktikal untuk malam ini. So cikgu klik create. Okey, lepas cikgu dah klik create dan apa yang nak saya lakukan ialah tugasan pertama sekarang ni ialah cikgu akan invite rakan-rakan guru yang akan saya masukkan dalam breakout room, dan cikgu akan kongsikan sama ada kod. Kalau cikgu pasang kat sini, bila cikgu dah selesai createkan Google Classroom, dia ada 3 kaedah. Ada 3 kaedah untuk cikgu invite people ni. Pertama, kalau cikgu share kod ni, orang yang lihat kod ni dia akan join sebagai student. Okay, ini kaedah pertama, share kod. Kedua, kalau cikgu klik pada menu people, okay, sini untuk cikgu invite sebagai teachers, maknanya co-teachers. Cuma teachers ni, teacher ni tak boleh melalui kod. Di mana bila cikgu klik invite teacher ni, dia akan minta cikgu masukkan email saja. Dia tak boleh kod. Sebab kalau kod tu, dia akan jadi sebagai student. Okey, bercakap tentang student ni, bila cikgu nak invite student, dia ada 2 kaedah. Pertama, cikgu boleh masukkan email mereka.
kalau sekiranya cikgu ada senarai nama mereka dan juga senarai email, contoh kat sini saya senaraikan, bukan senarai lah, saya share, saya invite email cikgu. Okay, sampai cikgu Harlina lah saya copy, dan kemudian saya akan invite email. Kalau cikgu lihat tadi saya highlightkan daripada email pertama sampai email terakhir, dan saya copy dan saya paste saja kat sini. Dan cikgu lihat kat sini dia ada add recipient. Saya klik pada yang biru ni, terus dia akan keluar senarai-senarai email. Cuma saya menggunakan domain eDidik ni untuk sesi kelas Google Classroom ni, sebab function ataupun setting eDidik ni dia boleh invite email daripada luar domain eDidik. Berbeza dengan email D5. D5 hanya set dia untuk domain email saja. Begitu juga dengan saya tak pasti Jawi setting dia open ataupun hanya untuk domain saja. Okey, so yang ini saya copy paste email daripada pendaftaran cikgu dan saya masukkan sini dan terus saya invite lah. Cara pertama ni untuk invite pelajar melalui email. Okey, cara kedua ialah cikgu boleh klik juga dekat invite student, dan cikgu perasan ni ada atas ni ada invite link. So cikgu boleh copy link ni dan cikgu boleh forward lah dekat Telegram ke, ataupun cikgu nak forwardkan dalam masa tu cikgu tengah buat Google Meet ke, so cikgu boleh pastekan dekat Google Meet, minta pelajar join. Sebab bila cikgu paste invite link, dia beza dengan paste link yang cikgu ambil daripada website ni. Sebab website ni, ini adalah website ataupun site Google Classroom yang cikgu dah ada pelajar dia. So bila cikgu copy link ni dan bagi pada pelajar yang belum join, dia akan ada satu status lah, class not found, sebab cikgu tak invite lagi dia. So dia tak dapat lah dia punya website classroom yang cikgu buat tu. So mula-mula sekali cikgu kena invite dulu pelajar dan cikgu copy link ni dan forward pada pelajar. Ni copy invite link, bukan copy material, bukan copy website classroom cikgu. So cikgu invite dulu, bagi mereka masuk dulu, dan bila dah masuk barulah cikgu boleh sharekan link yang di atas. Dan cara ketiga, bila cikgu sedang menjalankan sesi, contohlah pada masa tu cikgu dah buat sesi Google Meet ke, ataupun cikgu nak invite pelajar untuk kelas cikgu selepas ini, cikgu sharekan kelas kod dan mereka akan invite lah, mereka akan join menggunakan kod. Ini masa awal-awal pengenalan classroom ni, memang kita pakat-pakat besarkan kod ni, dan bila kelas bersemuka tu cikgu beritahu lah dalam makmal ke, okey pelajar-pelajar sila masuk kelas cikgu menggunakan kod ni. So cikgu akan ajar mereka cara nak masuk menggunakan kod tadi tu daripada classes tadi. Mereka akan klik pada simbol tambah dan mereka akan klik pada yang atas ni, join class, dan masukkan kod. So bila masukkan kod tu, automatik mereka dapat join sebagai student. Okay, cuma di bahagian pelajar, dia ada bukan satulah, ada banyak perkara yang mungkin cikgu kena alert lah. Di mana kalau sekiranya pelajar mengakses Google Classroom cikgu melalui email handphone, sebab email handphone ni secara default dia akan gunakan email peribadi yang dia guna untuk install Google Play Store, kalau jenis handphone Android. Sebab bila mereka install Google Classroom, awal-awal tu dia akan detect email handphone lah ataupun email peribadi. So bila dia masuk saja kod ni, dia akan tengok kod not found ataupun kod invalid, sebab dia punya account ini account peribadi. So kita minta pelajar add account MOE ke, ataupun kalau ada email, contohlah kalau pelajar tu ada email eDidik, boleh masuk email eDidik supaya dia boleh join menggunakan kod berkenaan. Sebab kalau Gmail
peribadi nak masuk kelas kod yang dibuat melalui akaun G Suite ke ataupun akaun Delima ke, Jawi ke, ataupun Edidik ke, ada part yang kelas kod tu tak boleh nak invite melalui email biasa. So ini adalah kaedah ketiga lah untuk pelajar join menggunakan kelas kod. Okey, aktiviti itulah yang saya akan jalankan sebentar lagi, di mana cikgu akan dalam tempoh dalam mungkin 10 minit untuk cikgu createkan satu kelas Google Classroom, dan cikgu akan invitekan rakan-rakan yang berada dalam betul cikgu dah akan dimasukkan dalam breakout room. Cuma breakout ni saya akan pecahkan dalam dua kumpulan. Okey, saya buat dua kumpulan. Okey, dan saya akan timerkan dalam lebih kurang dalam 10 minit. Dah tekan okey. Sambil tu saya tunjukkanlah ini adalah features breakout room yang uh, cikgu boleh access. Bukan biasa, untuk cikgu tengoklah bagaimana saya settingkan ni, dan saya akan klik pada shuffle untuk sortkan cikgu, dan kemudian saya klik pada open room, dan saya akan masukkan cikgu ke dalam bahagian Google Classroom. Dan tugasan dia cikgu cikgu createkan Google Classroom dan cikgu invitekan rakan-rakan peserta dalam breakout room cikgu sebagai student. So kita akan kembali semula selepas 10 minit ke dewan utama.
Hai Cikgu MK, saya tak boleh masuk lagi ya. Anak pasal. Okey, tak apa Cikgu Khalis. Sebab yang tugasan ni create kelas dengan join kelas je. Cikgu Khalis okey dah kot. Ha, ha. Okey, selamat datang kembali. Okey, seronok jadi student. Student kelas GC. Okey. Alright. Sekurang-kurangnya tadi cikgu telah pun ada pelajar lah. Pelajar tak ramai pun tak apa. Janji cikgu ada student lah. Alright. Okey. Selepas cikgu dah tahu kaedah. Okey, sebelum tu cikgu Fuad ada soalan Suara jadi perlahan Cikgu MK. Oh. Oh, kenapa? Uh,
Okey, Cikgu Fuad bila masuk balik cuba check saya rasa speaker dah 100% Dah dah masuk saya. dah ni yang apa? Main. Main Dah masuk main ni. main. Okey. Lambat sangat. Pelan sangat. Okey, sekali lagi check macam mana suara. Cikgu MK. Cikgu MK. Ya Cikgu Kang. Tak sempat saya nak join kelas kawan-kawan. Tadi lambat sikit. Okey. Tak apa ya. Tak apa. Kelas saya dapat jemput tak? Yang tu okey. Yang tu okey. Alright. Cikgu MK, semalam pun sama juga. Masa yang kan yang YouTube live semalam, suara presenter dua orang tu clear je. Suara cikgu yang macam tak berapa kuat. Okey. Ni mungkin alat ni lah. Alat ni. Okey, sana saya rejoin. Keluar balik, rejoin baru kuat. Okey, itulah. Mana sebab kalau di part saya ni volume setting dah kuat dah. Okey. Alright. Saya rejoin balik. Okay. Main tadi tak jadi. Main tak jadi. Cikgu. Okey, jap ya, ada pula panggilan masuk. Okey, maaf ada ikhlas sebentar daripada urusan telefon. Okey. Alright, okey, yang tadi bila cikgu-cikgu dah buat Google Classroom masing-masing, dan cuma sekarang ni saya nak tunjukkan kepada cikgu. Sebelum tu saya share screen dululah. Okey, di mana kalau cikgu lihat, kalau cikgu ingat kembali, cikgu pernah buat header Google Form. Di mana dulu header Google Form tu kita buat dalam Google Form, dan kemudian header yang sama juga kita akan gunakan untuk masukkan dalam Google Classroom. Okey, kalau cikgu lihat kat sini, sebelum saya fokus pada header ni, di menu depan ni, ni ada panggil, kalau cikgu sebagai teacher dalam Google Classroom cikgu ni ada empat menu. Ada stream, ada classwork,
ada people dan juga grade. Okay. So dalam stream ni, dalam stream ni adalah macam kita punya, kalau macam Facebook tu kita punya timeline lah, ataupun kita punya wall lah. So dalam stream ni, dekat sini Cikgu Guna boleh buat announcement kepada pelajar ataupun ada reminder, peringatan dan sebagainya. Cuma kalau Cikgu perasan ni dia ada satu features tambahan lah. Yang ni saya kalau Cikgu lihat pada bulan 5 ni benda ni ada. Contoh kat sini Cikgu mula Cikgu nak buat pengumuman lah. Mungkin saya cakap sini Assalamualaikum dan selamat datang ke kelas PDPR Cikgu MK. Okay, dan untuk Cikgu mulakan perbualan komunikasi dengan pelajar-pelajar Cikgu, part ni Cikgu boleh mulakan dulu. Boleh Cikgu tahu, boleh Cikgu dapatkan. Okay, satu nama. Kelas, lepas tu nama guru kelas. Alright, bila Cikgu typekan arahan ini, macam tahun lepas ni benda ni tak ada Cikgu, yang bold ni, bold, italic, underline ni. So yang ni Cikgu boleh gunakan. Okay, Cikgu highlightkan ni, Cikgu buat bold. Okay, lepas tu dekat bahagian nama ni, so Cikgu boleh buat italic. Dekat kelas ni Cikgu buat italic. Dan juga nama guru kelas pun Cikgu buat italic. Okay, ataupun kalau Cikgu nak gunakan yang ni adalah untuk bullet list. So yang ni Cikgu boleh tambah lagi. Pastikan tulis dengan nama penuh. Gitulah contoh. Sebab saya nak tunjukkan apa yang Cikgu boleh gunakan ni lah. Ni bold, italic, underline. So yang ni remove formatting. So macam sekarang ni kalau Cikgu lihat kat sini, dia akan tutup fungsi formatif. Kalau Cikgu buka balik, Cikgu kena buat semula lah. Okay, so hari ni Cikgu bold. So yang nama semua ni Cikgu buat italic. Okay, so yang ni Cikgu gunakan untuk guna bullet. Okay, and then sebelum Cikgu post ni, Cikgu juga di bahagian screen Cikgu boleh letakkan bahan-bahan sokongan. Sama je kalau Cikgu ada Google Drive ni. Okay, contoh kat sini, kalau Cikgu nak gunakan bahan-bahan tu sebabnya saya galakkan Cikgu gunakan bahan-bahan yang ada dalam Google Drive Cikgu. Tu sebabnya bila Cikgu awal-awal sertai sesi kelas saya ni, mula-mula tu memang saya minta Cikgu createkan satu folder khas untuk Cikgu punya bahan lah. Okay, so bila Cikgu lihat pada menu insert file using Google Drive ni, Cikgu akan ada menu ni lah, recent, upload my drive, share drive, start drive lah. Okay, so yang ni bila Cikgu buat apa-apa slide ke bahan, dia akan berada di menu recent. Ni file-file yang terkini lah. So saya klik pada yang ini untuk saya attachkan dalam file. Mohon maaf lah, yang ni saya share juga bahan yang sama semasa saya jalankan training untuk sesi Cikgu Zawiyah dengan Ustaz Ismail tempoh hari untuk Google Classroom untuk sesi di tempoh hari tahun lepas di Jawi. Okey, dan kemudian selain Cikgu nak masukkan slide tadi, ini yang saya ambil daripada Google Drive, link pun Cikgu boleh share juga dalam stream ni. Contoh kat sini saya ambil maklumat tentang blog yang saya share tadi. Saya copy link address dan saya sharekan kat sini dan saya add link. Okay. Ataupun kalau macam Cikgu nak masukkan juga file. Okey, file ni mungkin file yang kalau Cikgu nak masuk file dalam My Drive pun boleh. Okey, ataupun Cikgu nak masukkan template yang Cikgu buat semalam pula, yang hari itulah tentang header Google Classroom. Okey, so Cikgu uploadkan header. Okey, dan kemudian akhir sekali ialah untuk Cikgu masukkan link YouTube pun boleh juga. So yang ni ada dua menu untuk YouTube ni. Sama ada Cikgu nak copy URL daripada website YouTube, masuk kat sini pun boleh. Ataupun Cikgu nak masukkan website Cikgu lah.
Okay, saya type Cikgu MK. Ada tak? Right. Okay, so saya ambil video tentang. Okay, so saya ambil ni lah untuk masukkan dalam video. Okay, so kat ni baru stream cikgu. Di mana stream ni, kalau sebelum cikgu post ni, kalau cikgu lihat kat sini for kelas PDPR. Macam saya sebut tadi, kalau cikgu nak hantar satu pengumuman ni kepada kelas-kelas yang cikgu ajar, cikgu tik je. Tik semua ni. Tik sampai habis ni. Kalau 20 lah. So dia akan hantar serentak lah. Maknanya satu pengumuman, semua Google Classroom yang cikgu createkan sebelum-sebelum ini akan dapat pengumuman yang sama. Okey, dan barulah cikgu nak post. Tapi kalau cikgu tak nak post lagi pun tak apa, cikgu boleh klik yang anak panah ni dan untuk pergi pada bahagian schedule. Schedule ni mungkin cikgu tak nak post malam ni sebab awal lagi. So cikgu boleh setkan bila ni kelas hari Isnin, cikgu nak set pukul 8 pagi pun boleh. Ataupun cikgu nak tukar pada 9 pagi pun boleh dan cikgu tekan schedule. So pada 9 pagi barulah dia akan hantar post ni dekat cikgu punya Google Classroom. Okay, so saya cancel, saya post sekarang. Okay, so bila post sekarang ni, semua pelajar yang join kelas cikgu ni akan dapat maklumat inilah. So dia akan komen dekat sini. Kemudian cikgu akan dapatlah respon pelajar. Cuma pada masih lagi dalam paparan stream ni, untuk cikgu nak kontrol di bahagian stream ni, cikgu nak cikgu saja post, pelajar hanya komen. Kalau tak, secara default dia pelajar boleh post, pelajar lain boleh komen, pelajar lain boleh post. So takut nanti bila cikgu post ni, benda ni duduk bawah-bawah sekali sebab pelajar-pelajar cikgu yang lain tu duduk sibuk nak post dia punya Google Meet dia ataupun dia punya gambar, dia punya kat rumah dia buat apa. So dia post kat sini, hai kawan buat apa semua ni. So nak elakkan tu cikgu boleh kontrolkan cikgu punya stream ni. Hanya cikgu saja yang boleh post, pelajar lain hanya boleh komen saja. Bagaimana nak buat? Cikgu pergi kepada bahagian setting ni, ada gear ni, dan cikgu boleh kontrolkan di bahagian menu general. Di menu general ni saya besarkan sikit skrin dia. General ni class code semua ni ni dekat bahagian stream tadi yang saya tunjukkan. Secara default dia setting dia student can post and comment. Untuk elakkan pelajar bersembang, create post, pelajar lain komen, so tak mungkin tak nak kita punya post tu ketinggalan jauh ke bawah. Cikgu klik pada student can post and comment ni, ada anak panah kat sini, cikgu tukar, ambil menu yang kedua. Student can only comment. Okay, masuk kat sini, bila cikgu post, pelajar boleh komen saja. Okay, dan jangan lupa cikgu tik pada bahagian save. Okay, barulah pelajar nanti dia hanya boleh komen saja. Dia tak boleh post announcement. Maknanya announcement untuk kelas ni hanya teacher saja. Teachers yang cikgu bahagian sini saja yang boleh post announcement. Okey. So ni part bahagian stream. Dalam stream ni juga kalau cikgu lihat kat sini bahagian atas ini, ni nama kelas, ni kelas code dia. Okey, yang ini part untuk meet link, generate meet link. Yang ni adalah satu lagi interface ataupun integration Google Meet dan juga Classroom ni. Cikgu boleh terus set upkan Google Meet melalui link dekat Google Classroom ni. Cuma nak mula ni, cikgu kena onkan dulu fungsi Google Meet link ni. Bila cikgu klik pada Google Meet link ni, dia akan paparkan paparan yang macam ini. Untuk cikgu klik pada generate meet link. Ini untuk generate meet link. Cuma yang ini, menu kedua ni adalah visible to student. Yang ni cikgu perlu berhati-hati apabila cikgu klik pada visible to student, di mana bila cikgu onkan fungsi visible ni, pelajar boleh nampak
Google Meet ni, link Google Meet ni dekat header Google Classroom yang cikgu buat, supaya kalau cikgu maknanya kalau pelajar nampak tu kita tak ada kelas dengan dia orang pun, dia orang boleh klik masuk dan mereka bolehlah berhuha-huha dalam Google Meet yang cikgu buat. So nak elakkan tu, cikgu tutupkan dulu. Visible to student ni cikgu tutupkan dulu supaya hanya cikgu saja yang boleh jana Google Meet melalui Google Classroom. So cikgu klik pada General Meet link dan kemudian cikgu klik sebelum cikgu klik save ni, pastikan cikgu cikgu tutup ni dan cikgu klik save. Dan cikgu akan nampak pautan Google Meet berada dalam header Google Classroom cikgu, tapi dia punya status mata tutup. Maknanya pelajar tak boleh nampak. Cikgu saja boleh nampak. So nanti bila cikgu nak jalankan kelas, mungkin kelas cikgu dalam pukul 10.30, cikgu klik saja link ni, terus dia akan createkan satu URL untuk Google Meet ni, dan pelajar-pelajar nanti bila cikgu dah ada link Google Meet ni, cikgu boleh sharekan dekat Google Classroom pun boleh, ataupun pelajar klik pada link yang header tadi tu, bukan link, maknanya kalau contoh cikgu visiblekan kepada pelajar, pelajar klik pada link berkenaan, terus akan jumpa cikgu dekat Google Meet yang cikgu jana ni. Cuma kalau cikgu lihat kat sini, dia tak ada nama khas. Terus macam-macam pelik dia punya kod ni. So ada beberapa case lah. Kalau macam cikgu create pada Google Meet direct macam ini, ada jugalah berlaku orang luar, bukan daripada domain yang cikgu akses tu, tiba-tiba masuk, tiba Mak Saleh masuk, tiba ni. Tu kadang mungkin dari di pihak kita rasa ada tak selesa lah kalau ada orang luar masuk. Sama juga kalau macam cikgu createkan link ni dan cikgu forward, maknanya link yang cikgu share dalam Google Meet ni, cikgu forward dalam grup kelas. Cuma masalahnya grup kelas tu mungkin rakan-rakan dia terforward pada grup kelas yang lain. Masuk pula, ni kelas cikgu MK ni, bukan kelas cikgu Izzuan ni. So tersalah masuk. So kita tengok, siapa masuk ni, kita tak perasan lah. Okay, so part itu kita kena waspadalah. So kalau lebih selamat, cikgu invite pelajar tu hanya melalui kelas cikgu saja. So dalam Google Meet yang cikgu createkan daripada Google Classroom ni, seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini, lepas habis kelas ni, link berkenaan akan expired. Dan cikgu akan ulang balik, ambil link yang lain untuk kelas yang seterusnya. Itu dia punya setting dia lah. Okay, saya tutup yang ni dulu. Cuma untuk Google Classroom ni, selain cikgu nak on Google Meet ni, sebenarnya saya nak pergi kepada bahagian upload foto ni. Di mana upload foto ni yang kita dah siapkan header Google Classroom tempoh hari yang kita belajar nak buat header melalui Google Slide tu. So kita gunakan header yang sama dan kita akan masukkan dalam kita punya header Google Classroom dan cikgu boleh adjust lah. Adjust, bagi ngam dia punya size tu, cikgu klik pada select class theme. Okay, so nampak. So dalam Google Classroom ni, header cikgu dah berubah lah. Okay, alright. Cuma kat sini, Cikgu Ismail dah respon. Cuma nak minta Cikgu Ismail boleh letakkan nama kelas dan nama guru kelas. Itu adalah arahan daripada guru lah. Okay. Ni part daripada stream. Okay, ni baru stream. Okay, sekarang ni saya pergi kepada bahagian classwork. Okay, dalam classwork ni macam yang kita maklum, ini adalah tempat yang kita nak createkan bahan persediaan kita, sama ada untuk persediaan sebelum, persediaan semasa ataupun selepas kita menjalankan kelas PDPR. Okay, cuma saya nak fokus pada part untuk cikgu createkan quiz. Okay, quiz assignment ni, selain tu juga kalau cikgu ada assignment biasa, cikgu boleh gunakan fungsi assignment yang ini. Kemudian kalau cikgu tak nak buat assignment, cikgu nak bagi bahan, cikgu klik pada bahagian material. Okey, cuma
saya selalu kongsikan pada guru-guru ataupun para peserta, kalau sekiranya cikgu nak createkan bahan sama ada tugasan, assignment, kuis dan sebagainya, first kali cikgu kena buat dulu cikgu punya topik. Create dulu topik dan cikgu typekanlah situ kelas PDPR Ogos 2021. Buat topik dulu. Okey, selepas cikgu dah buat topik, barulah cikgu boleh buat cikgu punya bahan lah dalam classwork. Okey, apa yang saya nak buat ialah saya create quiz, yang mana dalam quiz assignment ini, okey, kita akan gunakan integrasi Google Form dalam Google Classroom. Okey, bila cikgu klik pada quiz assignment, cikgu akan nampak ada blank quiz Google Form disertakan sekali dalam cikgu punya quiz assignment. Dan kalau cikgu lihat kat sini, ni adalah orang kata paparan tugasan sama juga dengan assignment, cuma quiz assignment ni dia ada tambah fungsi Google Form quiz di sini untuk cikgu jana quiz. Okey, untuk ini cikgu type dulu bahagian title, soalan pula kuis ulang kaji, ulang pula dah. Okay, ulang kaji, ambil apa, matematik. Matematik, contohlah tahun 1 Dahlia. Okey, dan cikgu letakkan arahan dia, sila jawab semua soalan. Okey. Okey, dan bila cikgu dah buat tajuk, dah buat arahan guru, dan kemudian kalau cikgu lihat ni ada grade importing ni, ini adalah secara default setting dia akan import markah-markah yang cikgu dapat buat dekat Google Class, quiz Google Form lah. Kemudian sebelum cikgu edit Google Form ni, cikgu settlekan dulu di bahagian menu sebelah kanan ni. Point adalah bila pelajar hantar submit saja quiz Google Form ni, cikgu boleh set markah dia 100. Dan kemudian cikgu set lah bila pelajar akan hantar, okay, set pada 17 hari bulan. Okay, kemudian topik ni, barulah cikgu ambil topik yang cikgu dah buat create topik awal tadi, kelas PDPR. Tapi kalau belum buat, masih lagi boleh buat kat sini, create topik, dan cikgu bolehlah buat topik baru sini. Okey, so yang ni saya pilih pada kelas PDPR Ogos. Okay, dan bahagian rubrik ni, saya kurang menggunakan rubrik ni sebab dia punya sistem rubrik permarkan ni dia agak detail lah. Terutamanya kalau cikgu menggunakan rubrik untuk permarkan 100 ni, mungkin cikgu nak perincikan lah 100 ni dalam beberapa kategori. Cuma di pihak saya ni dalam tempoh menggunakan GC ni, saya just berikan markah penuh atas pengantaran pelajar. Sebab yang rubrik ni kalau di peringkat sekolah menengah amat sesuai lah untuk gunakan dari segi perincian markah. Okey, selepas cikgu dah settingkan dia punya point, due date bila, topik dah bila, dan bahagian sini pun cikgu dah ambil title, arahan guru dan sebagainya. Okey, langkah kedua ialah cikgu nak rujukkan soalan dari mana cikgu nak ambil soalan ini. Bagi saya lah, saya mudah kalau ada satu platform ni yang saya guna untuk buat quiz. Saya ambil daripada Quizizz dan saya pindahkan ke dalam bentuk Google Form yang boleh buat dalam Google Classroom. Cuma kat sini saya create pada bahagian cuma ni saya kena login dulu. Okay, ambil continue with Google. Okay. Dan untuk makluman cikgu, kalau cikgu tak keberatan, sebenarnya malam ini saya extendkan credit hours kita malam ini, dan insyaAllah dapat saya selesaikanlah bagi tajuk Google Classroom. Tahu bagaimana kita nak gunakan Quizizz dan bagaimana cikgu nak hantar assignment dan gradekan permarkahan, insyaAllah bahagian Google Classroom ni kita dapat cover lah untuk malam ini.
Okey, berbalik pada paparan quizzes ini adalah quizzes yang selalu saya gunalah untuk import soalan masuk ke dalam quiz Google Form. Okay, macam tadi tu saya type matematik tahun 1. Matematik tahun 1 saya ambil tajuk wang. Okey, dan bila cikgu jumpa soalan quizzes daripada sini. Okey. Cikgu jumpa soalan ini, dan cikgu tik pada soalan berkenaan, dan cikgu cikgu tak perlu klik start live ke assign homework. Cuma apa yang saya praktiskan, saya copy soalan dia. Contoh kat sini saya ambil soalan tapi saya ambil dekat bahagian show answer ni. Okay, saya ambil show answer kat sini. Okay, dan kemudian saya pergi pada soalan pertama lah. Okay, so soalan pertama kat sini dia ada soalan dan juga pilihan jawapan. Okay, so saya stay kat sini dan kemudian saya patah balik dekat paparan Google Classroom dan baru saya klik dekat bahagian blank quiz. Baru nak buat quiz. So dalam blank quiz ni cikgu boleh copy semulalah tajuk dia kuis ulang kaji matematik tahun 1 Dahlia, dan cikgu renamekan kataan blank quiz ni. Okay, pun sama juga cikgu ulang kat situ. Cuma sebelum soalan cikgu letakkan tu, macam biasalah cikgu letakkan sini nama penuh. Okay, lepas nama penuh dan cikgu klik pada required. Okay, dan kemudian answer key ni sebab bila cikgu klik pada blank quiz tadi, automatic Google Form cikgu ni berbentuk quiz lah. Nak beza daripada Google Form biasa dan juga Google Form quiz ni, cikgu check kat sini je, ada total points. Ini dalam bentuk soalan dia lah, soalan quiz. Kalau Google Form biasa tu dia tak ada lah benda ni lah, sebab dia punya setting dia ni, kalau cikgu lihat kat sini, make this a quiz. Dia punya setting dia dah on kan fungsi tu. Okay. So berbalik pada soalan ini, cikgu letaklah nama penuh dan barulah cikgu pergi pada bahagian soalan. So dalam soalan inilah ni kita nak mahirkan fungsi copy paste. Okay, so cara cara pertama ialah cikgu copy dulu. Copy sama ada cikgu nak copy ke ataupun nak guna shortcut Ctrl C ke, dan kemudian cikgu paste kat sini. Okay. Dan kemudian cikgu pergi pada option pertama ni untuk jawapan pertama. So cikgu ambil lah copy, paste kat situ. Kemudian cikgu ambil pula yang jawapan kedua dan cikgu paste pula yang ketiga. Cikgu ambil yang jawapan dia. Lepas tu paste dan cikgu klik je. Untuk soalan jawapan yang lain tu, add option dan cikgu pastekan pilihan jawapan yang terakhir dan cikgu letakkan jawapan. Dan untuk cikgu letakkan skema jawapan yang betul, cikgu klik pada bahagian answer key. Okay, dan kemudian cikgu setkan lah. Kalau contoh soalan ni cikgu nak setkan 10 soalan dan satu soalan cikgu set lah 10 markah. So maknanya 10 kali 10 cikgu dapatlah soalan ni markah penuh dia 100. So bila cikgu dah ada soalan, dah ada pilihan jawapan, cikgu rujuk balik apa skema jawapan dia. Dia kata RM25. So cikgu tik RM25, itu adalah jawapan dia. Contoh kalau soalan ini ada dua jawapan dia, yang ni cikgu boleh tik 2 lah kalau soalan tu bentuk 2 jawapan. Cuma kalau soalan mudah bagi cikgu nak letakkan markah, saya lebih selesa kalau soalan tu hanya satu jawapan sajalah untuk satu soalan. Okay, lepas itu cikgu klik done dan kemudian pastikan dekat bahagian required ni cikgu onkan dia. Begitu juga untuk soalan kedua, cikgu boleh klik pada bahagian add question ni. Okay. Dan cikgu boleh teruskan pada soalan yang kedua. Masuk je alik kanan ni pergi pada soalan kedua. So cikgu ulang balik, copy soalan dia dan kemudian cikgu paste pula dekat sini dan cikgu ambil jawapan dia. Kemudian cikgu paste kat sini. Okey. Yang ni Fatih ni dia terpaste kat situ.
Alright. Kemudian cikgu ambil ni sebab dia double ni, sebab dia punya jawapan ni atas, satu bawah. Okay, so dekat sini dia cikgu kena buat macam ni lah. Paste, lepas tu ulang balik kat sini. So untuk penyediaan soalan ni sebelum kelas bermula ni, ini adalah kaedah yang perlulah cikgu set upkan dulu sebelum cikgu jalankan kelas, supaya bila pelajar nak buat ataupun nak jawab soalan cikgu ni, sama ada bagi persediaan sebelum ataupun selepas kelas, ini bentuk quiz assignment dalam Google Classroom ni amat menjadi satu praktikal banyaklah yang boleh digunakan oleh cikgu supaya pelajar-pelajar yang mengikuti kelas cikgu ni sentiasa aktif dalam cikgu punya Google Classroom. Okey, bila cikgu dah letakkan ke semua pilihan jawapan, sama juga cikgu boleh pergi pada answer key dan cikgu set di punya skema Fatih 12, Mikail 7. Fatih 12, okey, so di markah dia dan cikgu letakkanlah markah dia 10. Okay, lepas tu cikgu klik done dan barulah cikgu onkan fungsi required. Okey, saya buat dulu sampai 2. Nanti waktu lain tu cikgu boleh sambung lah. Mungkin cikgu nak buat 10 ataupun 20 soalan. Kalau 20 soalan tu, satu soalan 5 markah, cikgu boleh set lah. Okey, kemudian bila cikgu lihat pada paparan Google Classroom ni, cikgu tak perlu risau. Nanti bila cikgu klik pada assign ini, soalan blank quiz nanti dia akan paparkan di stream Google Classroom dan dia akan muncullah soalan, nama soalan kuis ulang kajian matematik tahun 1 Dahlia. Okay, dan sebelum cikgu assign ni, mungkin cikgu nak schedule. Boleh juga nak schedule ni. Bila cikgu klik pada anak panah sebelah perkataan assign ni, so cikgu boleh assign, nak hantar sekarang pun boleh ataupun cikgu nak schedule. Bila nak hantar pagi besok boleh, pukul 8 cikgu boleh schedule. Ataupun cikgu nak save as draft dulu, simpan dulu, pokok ada nak tambah cikgu boleh buka kemudian. Okay, so yang ni saya akan pilih fungsi assign. Okay, pilih assign dan kemudian bila dah selesai assign, so cikgu akan nampaklah di bahagian classwork cikgu telah pun hantar kepada pelajar. So cikgu klik pada bahagian ni, cikgu akan nampaklah 13 pelajar sudah join. Dan nama quiz tadi pun automatik daripada perkataan blank quiz, dia akan keluar pada quiz ulang kaji matematik. Alright, ni bahagian orang kata cara cikgu nak menghantar tugasan quiz assignment, yang mana paling mudah cikgu boleh import soalan quizzes, copy je masuk kat sini. Selain tu juga kalau sempat saya tunjuk ni adalah bagaimana cikgu nak integrasikan quizzes ni ke dalam cikgu punya Google Classroom. Memandangkan saya pun dah buka quizzes ni. Okey, bila contohlah cikgu dah buka quizzes cikgu ni, kalau cikgu lihat pada bahagian tepi sebelah kiri ni menu ni, ni ada nama cikgu, kemudian explore, ada my library, report. Cuma saya nak fokus ni pada bahagian classes ni. Okay, bila cikgu klik pada classes, dia akan integratekan mana-mana kelas Google Classroom yang cikgu sudah create menggunakan email yang cikgu join Google Classroom tadi. Okey, cuma kat sini kalau cikgu lihat, ini adalah kelas-kelas yang sedia ada. Ada yang tahun 2020 saya buat ni, ada yang new class. Okey, cuma sekarang ni cikgu nak kemaskini kelas yang baru saat-saat ni cikgu buat. Okey, cikgu klik pada bahagian classroom. So dia akan ada pusing-pusing kat sini, dia akan import kelas yang cikgu dah buat hari ni ke ataupun baru start tadi ke. Cikgu jumpa, ada kelas yang baru cikgu buat hari ni. Cikgu tik pada kotak ni, dia akan keluar tanda right ni dan cikgu klik. Okey, yang ni contohlah kalau cikgu tik yang ni, pelajar kena masukkan guardians. Guardians punya email untuk join quizzes. Tapi saya tak buat ni lah. Saya hanya tik pada komen text box ini dan terus saya klik save lah. Dan dia akan pusing-pusing. So dia akan paparkan yang ini, reconnect Google Classroom account ni.
reconnect. Sorry cikgu, reconnect. Dan dia akan verifykan email mana yang cikgu access tadi. Cikgu ambil email yang cikgu gunakan. Okay, dan kemudian dia akan dia minta kita verification untuk allow. Okay, lepas tu dia akan pusing-pusing macam tu, pusing-pusing itu. Dan cikgu akan lihat kelas cikgu yang import tadi tu sudah berada dekat bahagian sekejap ni saya repeat sini. Okey. Okey, tak mana dah kelas tadi. Banyak kelas ni. Banyak kelas. Okey. Alright. New class. 2021. Okey. Terlalu banyak kelas ni. Okey, tak apa. Apa yang saya akan buat simulasi ialah bagaimana saya akan gunakan soalan tadi. Soalan matematik tahun 1 saya akan sendkan kepada Google Classroom yang kita import tadilah. Okey. So contoh kat sini saya typekan perkataan Google Classroom. Okey, so saya klik pada soalan Google Classroom basic. Okey. So dia akan keluarlah bentuk-bentuk soalan kurang basic. Ni ada satu soalan 10 soalan basic ni. Kemudian saya klik pada soalan ini. Dan kemudian saya akan klik pada bahagian assign homework. Okay, saya klik assign homework ni. Dan kemudian saya akan setkan tarikh. Okay, saya pangkah dulu. Okay, yang ni saya klik pada 18 hari bulan. Dan kemudian dekat bahagian ini, cikgu perlu tahulah sebab dalam quizzes ni, dia tempoh satu-satu assignment yang kita hantar dekat pelajar ni, dia akan valid sampai 14 hari, 2 minggu. So lepas 14 hari tu kalau cikgu nak extend balik, cikgu kena buat quiz, kena assign lagi sekali. Dan cikgu boleh tukar tarikh tu kepada tarikh lagi 14 hari untuk aktifkan soalan itu. Okey, kemudian di bahagian assign ni, cikgu boleh pilih kelas yang cikgu create tadi, klik select. Okay, dan kemudian kat sinilah saya nak cari kelas yang tadi tu, sebab kelas yang sedia ada ni memang banyak menggunakan email yang saya gunakan tadi. Okey, kalau cikgu jumpa ni macam tak ada pula kelas ni, so cikgu boleh klik pada manage kelas. Okey. Alright, manage kelas. Kalau sekiranya tak jumpa kelas juga tu, cikgu boleh klik lagi sekali. Dan cikgu tick pada kat sini, ataupun saya letak sinilah untuk require student to enter guidance email. Dan okay, so dia keluar kat sini lah, Google Classroom imported successfully. Alright. So saya patah balik bahagian import tadi. Okay, dan kita check balik ada tak kelas yang saya assign tadi. Alright, 2021. Okay, dah jumpa dah. Okay, situ dia menyorok dia. Okay, so kemudian kat situ saya klik pada bahagian next. Okay, so lepas tu baru saya klik assign. Okay, so bila dah klik assign tu, cikgu, okay, kat sini adalah pelajar-pelajar yang ni maknanya pelajar ni sudah ada namanya, cuma dia belum lagi accept untuk masuk lah. Okay, kemudian cikgu akan jumpa keadaan cikgu saya tak dapat masuk link yang cikgu bagi dalam Google Classroom. Mungkin dia tak dapat ataupun kita tak update dia punya account. Plan B, cikgu klik pada bahagian click here ni, cikgu boleh buat manual lah. Suruh minta pelajar klik join my quiz ni dan masukkan kod ini.
So mungkin yang ni cikgu boleh screenshot dan cikgu boleh forward pada pelajar yang tak dapat akses melalui Google Classroom lah. Okey. So yang ini adalah kaedah yang cikgu boleh integratekan fungsi quizzes dengan Google Classroom. Dan part ketiga ni yang saya nak tunjukkan cikgu ni, selain daripada Google Classroom ni, maknanya orang kata aplikasi yang boleh cikgu integratekan dengan Google Classroom. Okey, untuk part ini, kalau cikgu lihat di bahagian ini, yang tadilah quizzes tu, di bahagian stream Google Classroom telah pun dihantar kepada para pelajar. Maknanya nanti bila pelajar masuk saja, dia akan tengok ada upcoming, ada quiz ulang kajian matematik. Satu. Kedua juga, new assignment kat sini. Bila kita lihatlah ada quizzes yang kita hantar pada pelajar melalui Classroom ni, kita akan tengok siapa pelajar yang submit tu, dia akan ada turn in kat sini lah untuk kita beri markah. Kalau hantar tu dia dapat 100 poin lah. Okey, so kat sini juga kita minta pelajar, bila pelajar dah jawab quiz, dia boleh tekan done ataupun thank you sir, done. Okay. Dan kita boleh pelajar boleh komen kat situ lah, dan kita juga boleh reply balik pelajar punya komen. Okey, ni bahagian yang mana cikgu boleh gunakan fungsi satu quiz assignment, dan juga tadi memandangkan saya ambil soalan quizzes untuk masukkan dalam quiz. Saya juga sharekan dekat cikgu-cikgu bagaimana cikgu nak integratekan quizzes dan juga Google Classroom. Cuma satu part lagi ni saya nak share dengan cikgu ni. Ada satu lagi platform yang integrasi dengan Google Classroom juga, iaitu saya panggil ni dipanggil Edpuzzle ni. Yang ni Edpuzzle ni, yang pada dulu memang saya banyak galakkan cikgu nak gunakan Edpuzzle bagi guru-guru yang orang kata banyak membuat bahan dalam bentuk video. Mungkin dia buat rakaman ataupun dia buat rakaman satu ataupun konten video-video yang mereka nak masukkan dalam YouTube. Lepas tu bahan dia punya video tu memang dah ada. Selain daripada cikgu nak upload dalam YouTube, ini yang saya nak share dengan cikgu adalah bagaimana cikgu nak gunakan fungsi Edpuzzle untuk kongsikan ataupun cikgu wujudkan satu tugasan video dalam Google Classroom. So saya kopikan URL ini dan saya sharekan dekat cikgu. Okey, baru saya pasal cikgu nak keluar. Okey, tak apa, nanti cikgu-cikgu yang nak lihat rakaman nanti saya akan sharekan dalam drive sesi rakaman. Okey, pada yang ini saya akan kongsikan dekat cikgu ni. Ini adalah satu integrasi, satu YouTube, kedua Google Classroom, yang mana pembelajaran video ni cikgu boleh jadikan sebagai tugasan dalam Google Classroom. Okey, untuk bahagian Edpuzzle ni, cikgu boleh sign up menggunakan email Google Classroom cikgu. Kalau cikgu sign up ni, cikgu klik pada I am a teacher. Dan kemudian cikgu boleh pilih sign in with Google. Okay, and then cikgu pilihlah email Google Classroom cikgu. Okay, dan kemudian dia akan paparkanlah cikgu punya menu dekat cikgu punya Google Classroom. Cuma saya nak tunjukkan kepada cikgu lah, di mana kalau sekiranya cikgu ada konten-konten video yang ada dalam cikgu punya komputer, cikgu boleh masukkan dalam menu add content ni, dan cikgu boleh upload video. Okey, di mana video kalau cikgu ada rakaman dalam cikgu punya Google Meet, cikgu boleh upload kat sini, ataupun cikgu nak upload file daripada laptop cikgu, boleh cikgu nak upload kat sini. Cuma saya nak tunjukkan kepada cikgu ni bagaimana fungsi Edpuzzle ni dapat digunakan dalam Google Classroom. Contoh kat sini, kalau cikgu lihatlah dekat bahagian
menu home ni, dia adalah video-video yang ada dalam Edpuzzle ni. Cuma cikgu nak gunakan video mana yang cikgu boleh gunakan. Cikgu boleh type saja dekat search content. Cikgu type lah matematik tahun 1. Cikgu search saja dan cikgu akan jumpalah contoh-contoh video yang ada dalam Edpuzzle ni untuk cikgu gunakan. Contoh kat sini cikgu jumpa video matematik tahun 1 tambah lagi. Cikgu tik saja pada kotak ini dan kemudian cikgu klik pada edit. Okey, so edit ini dia akan keluarkan satu paparan. Paparan ni secara kata editornya, yang ni cikgu boleh rakamkan suara. So rakam suara yang ni dia tutup, dia tak, video yang owner ni dia tak bagi buat sebab kata ni YouTube comply YouTube Term of Services. Okay. Ini tak apa, cikgu boleh tulis pada question. Bila soalan-soalan yang ada dalam ni sebenarnya soalan ini sudah pun dibuat oleh guru-guru. Cuma cikgu nak tambah tu, mungkin cikgu boleh letakkan bahagian nota kat sini dan cikgu boleh type lah soalan, sila tonton video dan jawab soalan yang diberikan. Okey. Kemudian cikgu save lah. Cikgu save dan kemudian bila contohlah bila pelajar buka saja video tu, okey, dia akan stop sekejap, dia akan keluarlah nota yang cikgu buat tadi. Dan cikgu continue lah. Okey. Assalamualaikum. Okey. So yang ni cikgu klik finish. Cuma saya nak tunjukkan bagaimana benda ni pula. Edpuzzle ni boleh integratekan dengan cikgu punya Google Classroom. Caranya ialah cikgu klik pada bahagian assign ini. Bahagian assign ini dan cikgu klik pada bahagian ni adalah kelas-kelas yang saya integratekan menggunakan GC sebelum ini. Cuma cikgu klik pada bahagian add new class ni. So add new class ni kalau cikgu nak buat kelas tanpa integratekan dengan Google Classroom, cikgu boleh buat kelas Edpuzzle. Cuma kalau cikgu nak import pelajar-pelajar yang dari Google Classroom join Edpuzzle cikgu klik pada connect LMS class. So cikgu klik pada menu Google Classroom. Okay, dan kemudian dia akan loading. Dia akan cari kelas mana yang cikgu nak tick untuk integratekan. So saya ambil yang ini. Okay, dan kemudian cikgu masukkanlah grade level dia and then subject. Contohlah saya masuk subject maths. Okay, kemudian cikgu tick import classes. Okay, so dia akan tick lah kelas yang GC yang cikgu ambil tadi. Dan kemudian cikgu setkanlah bila mula tugasan ni cikgu ambil hari ni. Dan kalau ada due date ni cikgu boleh set lah 17 betul lah 17. Dan kemudian ada timer pukul berapa last hantar. So cikgu boleh set kat sini. And then akhir sekali cikgu klik pada save. And then yang seronoknya bila video-video yang cikgu send kat sini, cikgu boleh gunakan ni on ataupun off. On ni maksudnya kita tak bagi pelajar tu skip video. Maknanya dia kena tonton sampai habis video, baru dia kira dia punya tugasan tu siap. Kalau tak, bila cikgu tutup ni, pelajar terus skip je. Habis dah. Elok video 6 minit, dia terus cepat saja, dia skip saja. So cikgu onkan fungsi elakkan skip ni. Okey, dan kemudian kita nak gunakan fungsi posting dekat GC ni. Yang ni cikgu klik on dan kemudian cikgu klik assign. Okay, barulah tugasan itu akan dihantar dekat kita punya Google Classroom. So kalau cikgu lihat kat sini bila kita dah import nama-nama cikgu Arina, cikgu Azizul, cikgu
Cikgu Vaina Sabi, Cikgu Zavia semua ada kat sini. Okey. So kat sini kita boleh lihatlah ada yang tonton berapa peratus ke, ada yang tak pernah langsung ke, ada yang dah hantar ke, cikgu boleh semak student. Dan kita juga boleh lihat question lah, progress, berapa orang jawab betul. Kalau kat sini dia akan jumpa, sekarang ni kita punya Google Classroom ada 14 orang. So dia tengoklah daripada 14 ni siapa jawab betul, siapa jawab berapa orang jawab betul. Kalau 6 out of 14. Ataupun semua betul, dia akan keluarlah 14 out of 14. So kita boleh lihatlah soalan-soalan yang pelajar-pelajar jawab. Okey. So lepas semua dah check tu, dan barulah cikgu boleh pergi pada bahagian student. Dan kemudian kita akan lihat di bahagian menu My Classes ni, cikgu akan lihatlah in progress tugasan video matematik tadi, berapa orang dah hantar, cikgu boleh lihat kat sini due date dia bila. Okey, ni due date ataupun kelas member. Kalau kelas PPR ni, cikgu boleh lihatlah siapa nama dia, siapa email dia. So kat sini 3 ni, dia nak edit nama pun boleh, nak reset password ataupun nak buang dia daripada kelas pun boleh. Okey, kemudian di bahagian Google Classroom, jom kita tengok dekat bahagian stream tadi. Cikgu akan perasan add puzzle ni, cikgu akan nampaklah ada student work, ada 14 tugas dihantar. Okey, apa yang diminta tu, okey, lihat saja add puzzle kat sini dan cikgu pelajar tu akan nampaklah tugasan yang mereka kena lihat, kena tengok video, kena jawab quiz dan kemudian dia kena hantar assignment puzzle. Okey, sebenarnya ikutkan banyak sebenarnya dia punya fungsi-fungsi orang kata aplikasi luar yang boleh integrate dalam Google Classroom. Kalau ikutkan ni lah, kalau saya senaraikan lah, integration dan with Google Classroom. Dia ada satu term tu saya tak ingat. Saya try Google kat sini. Apps. Okey, so kat sini kalau lihatlah, dia ada Flipgrid, dia ada GeoGebra. So terlalu banyak lah orang kata apps yang boleh digunakan untuk integratekan dengan GC lah. Okay, yang ni curiosity.com, kemudian yang tadilah add puzzle, explain everything, ni Flipgrid kalau cikgu suka buat video pendek-pendek, GeoGebra untuk matematik, kemudian Han Academy. So yang ni cikgu sebenarnya banyak boleh cikgu integratekan, sebab bila cikgu nampak dia ada contohlah yang saya buat tentang live worksheet lah. So live worksheet pun sama, dia boleh integratekan juga dengan Google Classroom ni, di mana kalau kat sini cikgu pilih mana-mana worksheet lah. Okay, contoh saya ambil satu lembaran ni, dia ada menu add to Google Classroom. Okay, so dalam add Google Classroom ni, dia akan keluar satu URL, lepas tu dia ada slash live worksheet ni. Okay, dia loading sekejap. Okay. Okay. Okay, sambil dia loading tu, selain cikgu nak masukkan kaedah yang tadi, dah keluar dah. Dia akan keluarlah bila live worksheet with Google Classroom ni. Kita akan tengok paparan dia, dia keluarlah share to classroom. Cikgu pilih kelas Google Classroom yang cikgu nak hantar live worksheet ni. Alright, masih lagi loading. Okey. Sambil loading tu, kalau macam cikgu lihat tadi, selain daripada add to Google Classroom, cikgu juga boleh gunakan share through WhatsApp lah.
Okey, share through WhatsApp ni banyak cikgu-cikgu guna. Dia akan buat satu URL ni untuk cikgu copy dan cikgu boleh paste material ataupun assignment. Tapi yang ni cikgu kena masukkan dalam bentuk link lah. Masuk ke dalam cikgu punya assignment dan pelajar bila klik link ni mereka boleh jawab dalam bentuk website dan skor mereka boleh screenshot dan mereka boleh upload dalam attachment Google Classroom. Cuma yang dalam Google Classroom ni masih lagi loading. Saya tak dapat nak tunjukkan kepada cikgu. Cuma dari segi plan B-nya, cikgu boleh copy URL ini dan cikgu boleh masukkanlah dalam bentuk tugasan, dalam bentuk material assignment. Cuma cikgu gunakan insert link dan cikgu copy link ni dan pastekan di ruangan insert link untuk cikgu hantar tugasan kepada para pelajar yang ikuti kelas cikgu. Masih lagi belum lagi loading ni. Okey, tak apa cikgu, saya gunakan plan B ni untuk copy link ni dan kemudian bila cikgu masuk ke dalam cikgu punya Google Classroom, contohlah kat sini dekat bahagian classwork ni, cikgu klik pada bahagian assignment. Okay, dan cikgu add link live worksheet tadi, cikgu paste dan cikgu boleh masukkanlah kat sini dan cikgu letakkanlah arahan guru, sila jawab dan sebagainya, dan kemudian barulah cikgu boleh letakkan tarikh, tarikh sekian-sekian dan topik, dan barulah cikgu klik pada assign. So assign ni dia selagi cikgu tak letakkan tajuk, dia tak lepas perkataan assign tu. Okay, so kat sini tajuk dia tema air, udara, api. So kena buat tajuk dulu. Tema, udara, air. Okay. So bila cikgu dah type tu barulah keluar perkataan assign lah. Dan baru boleh cikgu hantar kepada para pelajar. Okay. So bahagian malam ini saya memberi extend masa lah sampai 11 insyaAllah saya extend masa untuk saya cover balik malam-malam yang saya tak sempat, bukan tak sempat, ada program yang saya terpaksa hadiri, moderator dan juga mesyuarat. Dan sekarang ni pada masa yang ada ni, saya ulang baliklah daripada bahagian awal tadi. Malam ini kita fokus kepada bagaimana cikgu nak menggunakan fungsi Google Classroom sebagai medium pengurusan PDPR cikgu sebelum. Dan dalam Google Classroom juga cikgu boleh letakkan notification ataupun pengumuman, dan juga di bahagian classwork untuk cikgu letakkan quiz assignment, material dan juga bahan-bahan sokongan seperti YouTube, link yang cikgu ambil daripada quizzes ke ataupun live worksheet, cikgu boleh masuk kat situ dan jadikan sebagai assignment. Dan saya tambahkan jugalah fungsi quizzes dan juga add puzzle untuk cikgu-cikgu mungkin boleh gunalah untuk kelas cikgu nanti. Dan bahagian yang tepat tadi tu saya ditunjukkan kepada cikgu apa lagi aplikasi yang cikgu boleh integrate, dan saya rasa banyak lagi integrasi aplikasi luar yang masih lagi belum kita explore, dan cikgu boleh lihat pada bahagian integration tu, dia juga akan guna untuk Google Classroom. Okey, okay, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang masih lagi bersama untuk malam ini. Dan insyaAllah saya juga nanti akan kongsikan rakaman ini dalam folder sesi rakaman, dan begitu juga slide-slide yang saya ada kongsikan pada tahun-tahun sudah mengenai tajuk Classroom. Okey, kalau sekiranya cikgu-cikgu ada apa-apa pertanyaan soalan, mungkin saya buka dalam tempoh 5 minit sebelum saya tutup recording ni untuk saya savekan rakaman ni untuk dihantar ke dalam folder share drive. Dan pada minggu hadapan ataupun bermula malam besok, kita akan pergi pada tajuk yang baru, iaitu pengurusan PDPR semasa.
Yang ni kita akan banyak mengetahui bagaimana semasa mengendalikan kelas ni, apa yang boleh cikgu gunakan. Mungkin cikgu nak uruskan semasa Google Meet ke macam mana, ataupun cikgu nak buat live parking lot, mungkin cikgu nak gunakan live work, Jamboard dan sebagainya. Yang itu kita akan banyak bereksplorasi lah semasa minggu kedua. Kita bermula malam besok untuk tajuk pengurusan PDPR semasa. Okay. Kalau cikgu ada apa-apa soalan, mungkin saya beri ruang untuk tempoh 5 minit sebelum saya offkan recording, ataupun saya off recording, dan saya bantu cikgu dari segi sesi soalan, dan saya akan off recording dululah bagi sesi soalan.